Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Hari ini, Cikgu Raja akan mengajar kamu tentang topik ketumpatan. Dalam topik ini, kamu akan mengenal pasti jenis objek yang timbul dan jenis objek yang tenggelam. Kemudian, kamu akan membuat inference tentang objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Akhir sekali, kamu akan menentukan ketumpatan sesuatu objek berbanding dengan ketumpatan air. Adakah kamu sudah bersedia? Mari kita mulakan. Pernahkah kamu terfikir mengapakah ada objek yang timbul dan ada juga objek yang tenggelam di dalam air? Adakah objek yang berat akan tenggelam dan objek yang ringan akan timbul di dalam air? Oh, ada juga yang berpendapat objek yang bersaiz besar akan tenggelam dan objek yang bersaiz kecil akan timbul di dalam air. Jadi, yang mana satukah yang betul? Jika tidak pasti, jom kita lakukan sedikit aktiviti. Baiklah, di sini cikgu sediakan sebuah akuarium kecil yang berisi air. Objek-objek yang cikgu perlukan ialah adik-adik, kesemua objek ini diperbuat daripada bahan yang berbeza. Contohnya, lidi sate diperbuat daripada kayu. Bola pingpong diperbuat daripada plastik. Duit shilling diperbuat daripada logam. Dan guli diperbuat daripada bahan batuan. Jika kita perhatikan, ada juga objek yang bersaiz besar dan ada juga objek yang bersaiz kecil. Oh ya, sebelum memulakan aktiviti ini, cikgu telah menimbang jisim ke semua objek ini. Kesemua objek ini mempunyai jisim yang berbeza. Baiklah, mari kita mulakan dengan sabun. Lihat sabun ini. Sabun ini kelihatan sangat padat. Tiada sedikit pun rongga udara pada sabun ini. Cuba kamu fikir, adakah sabun akan tenggelam di dalam air? Mari kita lihat. Lihat, sabun tenggelam di dasar akuarium. Adik-adik, apabila sesuatu objek tenggelam, objek tersebut akan terus berada di dasar air. Mari kita perhatikan span ini. Span ini mempunyai banyak rongga udara. Span ini ringan tetapi bersaiz lebih besar daripada sabun. Lihat, span ini timbul di permukaan air. Murid-murid, apabila sesuatu objek timbul, objek tersebut mungkin berada di atas permukaan air ataupun di bahagian tengah di dalam air. Sekarang, cuba kamu ramalkan pula untuk duit shilling ini. Saiz duit shilling ini kecil sahaja, tapi duit shilling ini kelihatan sangat padat. Nampaknya duit shilling tenggelam terus ke dasar air. Bagaimana pula dengan keadaan lidi sate? Lidi sate ini lebih besar daripada duit shilling. Jadi, adakah lidi sate akan tenggelam atau timbul di dalam air? Lihat, lidi sate timbul di permukaan air. Seterusnya, mari kita ramal untuk bola pingpong. Bola pingpong ini tidak berat dan mempunyai udara di dalamnya. Bola pingpong timbul di permukaan air. Bagaimanakah pula dengan guli? Guli pula bersaiz lebih kecil daripada bola pingpong. Namun, guli kelihatan lebih padat. Apakah pendapat kamu? Lihat, guli terus tenggelam di dasar air. Akhir sekali, mari kita lihat pula gelang getah. Lihat, walaupun gelang getah kecil dan ringan, tetapi gelang getah tenggelam di dasar air. Baiklah, sekarang kita telah uji ke semua objek. Mari kita lihat data yang kita telah kumpulkan.
Berdasarkan data yang kita peroleh, terdapat objek yang timbul dan objek yang tenggelam di dalam air. Span, lidi sate dan bola pingpong timbul di permukaan air. Manakala sabun, duit shilling, guli dan gelang getah tenggelam di dalam air. Adakah terdapat persamaan bagi kesemua objek yang timbul dan kesemua objek yang tenggelam ini? Adik-adik, sebenarnya bukan bentuk, saiz dan jisim yang menentukan sesuatu objek itu timbul mahupun tenggelam. Jawapan daripada persoalan adakah objek itu timbul atau tenggelam adalah disebabkan oleh ketumpatan sesuatu bahan. Adik-adik, kesemua bahan atau objek yang terdapat di bumi ini terdiri daripada zarah-zarah yang sangat halus dan tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Oleh itu, kita dapat rumuskan bahawa ketumpatan sesuatu bahan atau objek bergantung pada ruang yang terdapat antara zarah-zarah tersebut. Mesti adik-adik tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan zarah? Baiklah, Cikgu Raja akan terangkan kepada adik-adik maksud zarah melalui contoh ini. Cuba kita bayangkan, zarah-zarah tersebut seperti guli. Apabila guli tersebut tersusun rapat antara satu sama lain, begitulah keadaan zarah yang terdapat pada objek yang lebih tumpat seperti sabun. Sebaliknya, apabila guli tersebut tersusun agak jauh di antara satu sama lain, begitulah keadaan zarah yang terdapat pada objek yang kurang tumpat seperti span. Oleh itu, sabun adalah lebih tumpat berbanding dengan span. Sabun mempunyai saiz yang hampir sama dengan span. Walau bagaimanapun, susunan zarah dalam sabun lebih rapat berbanding dengan susunan zarah dalam span. Tetapi, kamu mesti ingat, kesemua bahan atau objek mempunyai ketumpatan termasuklah air. Ya, kerana air juga mempunyai zarah-zarah dengan susunan yang tertentu. Jadi, jika objek tersebut lebih tumpat daripada air, maka objek tersebut akan tenggelam. Contohnya sabun. Manakala objek yang kurang tumpat daripada air pula akan timbul. Contohnya span. Baiklah, selepas kita memahami konsep zarah, bolehkah adik-adik rumuskan objek manakah lebih tumpat daripada air dan objek manakah yang kurang tumpat daripada air berdasarkan aktiviti yang kita buat sebelum ini? Ya, span, lidi sate dan bola pingpong kurang tumpat daripada air. Oleh itu, objek tersebut timbul di dalam air. Manakala sabun, duit shilling, guli dan gelang getah lebih tumpat daripada air. Oleh itu, objek tersebut tenggelam di dalam air. Oh ya, bunyi loceng itu menandakan masa untuk kuis ria. Apakah yang ada dalam kotak ini? Wah, menariknya bahan ini. Mari kita lihat. Terdapat penutup botol, anggur, air dan minyak di dalam gelas. Baiklah, soalan pertama cikgu. Nyatakan objek yang lebih tumpat daripada minyak. Apakah jawapan adik-adik? Tepat sekali, jawapannya ialah anggur dan penutup botol. Syabas kepada yang dapat menjawab dengan betul. Seterusnya, soalan kedua. Nyatakan objek yang paling tumpat. Betul, jawapannya ialah anggur. Baiklah, soalan terakhir. Mengapakah kedudukan minyak berada di atas permukaan air? Wah, bagus anak murid cikgu. Jawapannya kerana minyak kurang tumpat berbanding air.
Tahniah dan syabas kepada yang dapat menjawab dengan betul. Mari kita lihat senarai semak kandungan yang telah kita pelajari. Pada pelajaran kali ini, kamu telah pun mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam di dalam air. Kamu juga dapat membandingkan ketumpatan sesuatu objek dengan air dan mempelajari sebab sesuatu objek itu tenggelam mahupun timbul di dalam air. Baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap adik-adik berjaya menguasai topik kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya semua!